Baik, tu dia. Kembali bersama Tasnim kini kita nak bercerita mengenai satu lagi program yang cukup berguna, cukup bermanfaat dan saya kira merupakan salah satu inisiatif yang terbaik di mana ini merupakan usaha Majlis Profesor Negara dalam menelusuri 8 daerah di negeri Sabah dalam program CSR yang telah pun bermula 25 Mac hingga 1 April 2017. Jadi untuk bercerita dengan lebih lanjut lagi matlamat, objektif dan hala tuju MPN sendiri bersama Tasnim pada pagi ini Profesor Dr. Radwan Chirus, Ketua Pegawai Eksekutif bagi Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Baik, tadi saya nyatakan satu inisiatif yang terbaik yang diambil khususnya bagi permulaan tahun 2017 itu sendiri di mana ini merupakan salah satu usaha Majlis Profesor Negara MPN sendiri dalam program terbaru, program CSR ni. Jadi kalau boleh Prof kongsikan terlebih dahulu macam mana boleh timbul idea ataupun inisiatif untuk menganjurkan program sedemikian? Menelusuri 8 daerah, 8 negeri. Jadi kongsikan, Prof. Okey, pertama sekali sebagai rakyat Malaysia, semua orang kena faham bahawa negara sedang dipacu ke arah satu tujuan untuk dibangunkan sepenuhnya. Dan kita tak malu mengatakan bahawa kita nak jadi negara maju dalam masa terdekat. Jadi semua segmen masyarakat harus mencari jalan bagaimana mereka boleh memberi sumbangan masing-masing. Dan dalam konteks ini Majlis Profesor Negara yang mewakili segmen akademik. Saya rasa dalam negara kita jumlah akademik kita besar. Di sektor awam saja hampir 30,000 dan ada same number 30 lebih di swasta. So 60,000 orang pemikir atau ilmuwan ini kalau kita gerakkan saya rasa beri kesan yang sangat besar kepada pembangunan negara secara keseluruhannya. Justru program ini dianjurkan yang telah pun bermula pada 26 hari bulan dirasmikan hari itu. Okey, dan akan berlanjutan sehingga 1 April ni. 1 April akhir dan 2 bulan akan tamat dan kita akan adakan satu penyerahan analisa kita kepada pihak yang berkenaan. Okey, dan sebelum kita nak bercerita tentang analisa ini, bagaimana analisa ini akan diguna pakai untuk program seterusnya, dari segi golongan sasarnya itu sendiri, Prof, kalau Prof boleh kongsikan bagi program ni. Okey, kita tahu masyarakat sekarang ni kita bercakap mengenai Majlis Profesor Negara bersama masyarakat Sabah. Sebelum ni di negeri-negeri lain pun kita dah buat. Ini bukan pertama kali. Kita dah pergi menjelajah ke banyak negeri. Dan dalam konteks masyarakat Sabah, kita kenal pasti bahawa Sabah ini dari segi lokasinya boleh dibagikan kepada bandar, pinggir bandar, luar bandar dan pendalaman. Sasaran kita adalah luar bandar dan pendalaman. Supaya apabila kita menghantar profesor-profesor ataupun ahli akademik itu, mereka melakukan 4 perkara. Okey, kita nak dengar 4 perkara tu, Prof. 4 perkara itu. Pertama sekali engagement. Kemudian services, memberi perkhidmatan. Ketiga research. Keempat pendidikan. Keempat transform. ESRT. Dia engage, kemudian dia bagi perkhidmatan, kemudian dia buat penyelidikan, pengamatan. Dan akhir sekali kita mengharap mindset ataupun pemikiran rakyat boleh kita transformkan. So itu sebenarnya secara umum apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Majlis Profesor Negara. Nah, bagi yang tertanya-tanya mengapa negeri Sabah dipilih dan telah dijawab oleh Prof sendiri tadi, ini bukan kali pertama ia dianjurkan. Malah adakah ini program ini akan diteruskan? Mungkin lepas ni akan kira macam road tour ke macam mana? Bukan gitu. Sebenarnya ahli akademik sentiasa bersama masyarakat. Baik. Sama ada secara concerted ataupun secara bersendirian. Tapi apabila Majlis Profesor melakukan, kita lebih terancang dan lebih strategik sifatnya. Dan kita ada separuh negeri kita pergi, mungkin dalam kapasiti yang agak kecil dan sebagainya. Tapi di Sabah ni saya rasa agak besar. Melibatkan lebih kurang 200 orang tenaga akademik yang masuk ke seluruh kawasan 8 daerah-daerah di Sabah. So saya rasa ini satu perkara yang saya rasa akan memberi kesan. Dan selain daripada itu, saya juga telah mendapat idea untuk menggerakkan, sebab kadang-kadang kita tunggu satu negeri macam seolah-olah tak berapa beri kesan banyak. Dan mungkin saya akan gunakan segmen-segmen sebab kita dah strukturkan Majlis Profesor Negara berada di semua universiti di negeri-negeri tertentu. Jadi mungkin kita boleh buat secara concurrent.
seluruh negara, dan kita gunakan satu pendekatan yang sama, tapi dari segi efek dan pelaksanaannya dalam masa yang serentak. Saya rasa yang itu akan lebih memberi kesan daripada kita pergi satu-satu seolah-olah dia akan pergi menunggu giliran. Tidak perlu tunggu giliran. Profesor ataupun akademik di mana mereka berada sentiasa tak boleh tunggu program ini pun kita akan laksanakan. Dan ini satu kerangka yang akan cuba saya bangunkan. Wah, benar sekali Prof. Syabas kita ucapkan atas inisiatif yang diambil oleh Prof sendiri. Tapi okey, Prof tadi ada sebutkan ia akan tamat pada 1 April. Tapi pada 2 hari bulan merupakan penyerahan bagi analisa. Okey, menyentuh tentang analisa ni, apa yang akan disimpulkan, apa yang akan hala tuju selepas ini bergantung pada analisa itu sendiri. Okey, apabila ahli akademik engage dengan masyarakat, saya anggap ataupun saya sudah sediakan satu kerangka ataupun satu perkara-perkara yang mereka perlu analisa. Contohnya di segi jurang-jurang pencapaian, di segi ruang-ruang kehidupan sebagai masyarakat Malaysia yang menuju negara maju. Yang ini perlu diisi. Kita tak boleh ada besok ada satu negara kononnya menjadi negara maju tapi ada yang tertinggal di belakang. Itu kita berasa sangat bertanggungjawab untuk sama-sama menentukan supaya tidak ada kumpulan yang benar-benar tertinggal di belakang. Itu hasrat kita. Dan dalam masa yang sama, resolusi itu juga kita akan mengamati, melihat sebab penyelidikan tadi ada beberapa segmen tadi tu di segi pencapaian akademik, kehidupan seharian, dan saya juga pesan dengar apa rungutan-rungutan ataupun grouses yang yang dibangunkan oleh dibangkitkan oleh masyarakat di mana saja mereka berada. Betul, saya pasti mereka ada masalah-masalah sendiri, rungutan-rungutan sendiri yang mungkin selama ini suara mereka tidak kedengaran. Dan mereka juga tiada medium yang sepatutnya sewajarnya untuk sampaikan. Kita ada agensi pelaksana kerajaan. Kita ada ahli-ahli politik dan sebagainya. Kali ini ahli akademik. Ahli akademik ni sifatnya kudus. Mereka tak tipu. Ahli akademik ni mereka evidence based. Apa yang dilihat, apa yang dikaji itu sebenarnya berdasarkan kepada pemerhatian yang sebenar-benar. Mereka tidak ada apa-apa objektif lain selain daripada itu yang kita program seumpama ini, inisiatif seperti ini. Dan Prof, setakat ni dah ada beberapa siri dianjurkan. Apa agaknya testimoni ataupun respon yang diterima oleh Prof ni daripada mereka sendiri, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman seperti ini? Apa yang dapat Prof? Pelbagai reaksi yang kita dengar. Ada yang komplain kata tak pernah datang pun ahli-ahli politik mereka. Ini satu perkara yang saya rasa perlu juga diberi perhatian. Tapi dalam masa yang sama saya percaya semua orang ada peranan masing-masing dan ahli akademik juga ada peranan masing-masing. Jadi kita membantu dari segi pembentukan dasar-dasar baru kerajaan. Apabila kita melakukan itu, kita lakukan dengan penuh sedar dan mempunyai evidence di mana sebuah masyarakat itu berada. So ini sangat penting untuk kita lakukan. Baik, jadi akhir kata hala tuju selepas ini bagaimana, Prof? Kita sangat berazam. Ini dilakukan secara berterusan. This is not a one-off. Kalau boleh sentiasa dilakukan di pelbagai kesempatan dan platform yang ada. Dan kita tak boleh nak jadi macam beauty contest. Beauty contest ni orang lawa semasa dia bertanding saja. Lepas tak bertanding dia tak lawa. So yang ini kita nak kalau boleh sentiasa peka, sentiasa mencari jalan bagaimana rakyat ni boleh sama-sama berada dengan mainstream. Dia tak mahu ada orang yang tertinggal belakang. Baik, jadi syabas dan tahniah diucapkan pada MPN. Next time, you pun kena ikut sekali. Oi, saya tunggu je pelawaan tu. InsyaAllah, saya suka. Kerana apa, dulu kita ada program yang kita masuk ke kampung-kampung ni, saya faham apa yang Prof kata. Rupanya bila masuk sana baru kita faham kehidupannya sangat berbeza. Kadang-kadang kita hanya melihat di sekeliling kita saja. Tapi apabila kita mengambil sedikit inisiatif, memahami, pergi ke tempat-tempat yang tak pernah kita pergi, saya rasa gambarannya sangat berbeza. Benar, Prof. Saya betul. Jadi saya masih menantikan pelawaan secara rasmi. Boleh. Baik, terima kasih Prof. Syabas diucapkan sekali lagi di atas penganjuran program CSR seperti ini. Dan semoga ini akan terus menjadi pemangkin kepada program-program yang berteraskan seperti ini di mana dapat membantu mereka khususnya di kawasan pedalaman. Selamat pagi Malaysia.